رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمنا في الدارين amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sambung kembali dalam pengajian kita di dalam kitab Kifayatul Muhtafan ke siapa? 12. Mana? Kemudian makan naik pula. Naik keluar dah. Jadi Nabi baru selesai baru langit pertama. Kita dah start Mi'raj ni. Start dah Nabi naik ke langit. Cerita keadaan langit daripada gabar. Langit pertama ada penjaga. Langit kedua lagi mana pula? Kemudian maka naiklah sunan Nabi SAW serta sunan Jibril kepada langit yang kedua. Langit itu dia rapih ya. Ini maka tahun berjalan ni. Maka telah terdahulu bahawasanya adalah ia mana langit kedua tu daripada batu yang putih, batu ma'mal. Maka menuntutlah yang memintalah buka Jibril. Maka menuntut bukalah oleh Jibril, minta bukalah. Maka berkata yang menunggu pintu itu, pintu langit kedua tu, siapa ini? Maka kata Jibril, maka kata Sunan Jibril, dan katanya, kitab Wekisi. Maka kata Sunan Jibril, kaki ayat, dan katanya yang menunggu pintu itu tu, dan tu likum, siapa serta kamu? Dan tu likum. Dan tu ia duduk belakang, ia terlajaklah ke depan. Jadi sekali lagi, maka katanya Jibril dan kaki ayat, dan katanya pun dia menunggu pintu itu tu. Dan ni dan yang keluar likum lah. Dan likum. Jadi baca dia semula, maka katanya Sayyidina Jibril, dan katanya yang menunggu pintu itu, siapa serta kamu? Tu baca dia. Jadi dan tu likum lah. Siapa serta kamu? Katanya Sayyidina Jibril, Sayyidina Muhammad. Katanya yang menunggu pintu itu telah dibangkitkan kepadanya langit yang kedua ni. Telah dibangkitkan, diutuskan akan Sayyidina Muhammad kepada langit kedua ni. Dijemput dah. Kalau dia mari langit kedua ni. Kata Jibril, bahkan dijemputlah. Maka dibukakannya pintu langit kedua tu. Maka berkatalah ia mana? Yang menunggu pintu itu tu, langit kedua tu, seperti kata yang menunggu langit pertama juga. Sama, marhaban bil ibni. Gitulah, sama lah. Perkataan dia sama yang ringkas tu. Tidak sebut tu lah pula. Seperti kata yang menunggu dunia, demikianlah pada tiap-tiap langit hingga ke 7 langit. Semua tak kata gitulah. Marhaban bil ibni, selamat datang dengan akhi yang soleh. Dan masuklah kedua-duanya Sayyidina Nabi dan Jibril itu. Maka tiba-tiba ada padanya pada langit kedua tu 2 anak saudara ibu. 2 anak saudara ibunya tu likum dalam sawak. Nya tu likum. 2 anak saudara ibu. Yakni dua orang anak. Bagi ibu saudara sebelah ibu lah. Yakni 2 orang anak. Yakni 2 orang anak bagi ibu saudara sebelah ibu. Begitu sebenarnya. Jadi tiba-tiba ada pada langit kedua itu 2 anak saudara ibu. Hanya terlikung. Jadi itulah 2 anak saudara ibu tu kena pada 2 anak saudara sebelah ibu tu. Sahabat dia Sayyidina Isa dan Yahya dan anak Zakaria. 3 orang ni. Keadaannya Sayyidina Isa Yahya tu menyeru seseorang bagi taulannya. Apa dia? Serupa.
Menyerupalah salah seorang bagi taulanya Sayyidina Zakaria itulah. Bagi taulanya serupa dua orang ni. Nak serupa dua ni kan. Pada pakaian dua adik-beradik itulah. Dua ibu saudara. Dan rambutnya mana? Dua anak saudara. Dan ada serta keduanya Sayyidina Isa dan Yahya itu berapa kaum keduanya? Sayyidina Isa dan Yahya itu. Dan tiba-tiba adalah Isa. Bulat tubuhnya Sayyidina Isa. Lagi sederhana tubuh dia. Bulat. Tubuh comel lah. Kemudian sederhana. Dan warna tubuhnya Sayyidina Isa antara merah dan putih. Sama macam Nabi. Merah putih. Putih itu merah. Dan terhulurlah rambutnya rambut Sayyidina Huza. Rambutnya Sayyidina Isa itulah. Seolah-olah Sayyidina Isa keluar dari tempat mandi dengan air panas. Gitu. Jadi rambut terhulur gitu. Maka memberi salamlah Sayyidina Nabi SAW akan keduanya. Mana Sayyidina Isa dan Yahya itu. Maka menjawablah kedua-duanya akan salam. Dan berkatalah maka berkatalah kedua-duanya Sayyidina Isa dan Yahya. Yahya ni anak Zakaria. Zakaria tu pak dara Nabi, pak dara Siti Maryam yang menjaga Siti Maryam. Tu kata dua mak saudara tu lah. Mana kata dia marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Tu Nabi. Jadi dia jemputlah marhaban tu. Telah dapat tempat keluasalah dengan saudara. Yang soleh dan Nabi yang soleh dan mendoalah keduanya Sayyidina Isa dan Yahya itu alaihi wasallam tu dengan kebajikan, doa kebajikan lah kepada Nabi. Kemudian maka naiklah pula keduanya Sayyidina Jibril dan Sayyidina Nabi tu kepada langit yang ketiga. Telah terdahulu ada bahasanya langit yang ketiga itu daripada besi. Besi langit. Jalan sama ni. Maka menuntutlah buka Sayyidina Jibril. Menuntut ni meminta lah. Minta buka. Maka dikatakan bagi keduanya. Seperti yang dahulu juga. Siapa ni diutuh ke siapa serta kamu. Demikianlah pada tiada langit hingga ketujuh langit. Ringkaslah. Kita sebut sosok. Maka dibukakan, maka masuklah ia Sayyidina Nabi dan Jibril tu. Ataupun keduanya. Maka masuklah ia keduanya. Itulah Sayyidina Nabi dan Jibril tu. Tiba-tiba dapat padanya langit ketiga tu. Sayyidina Nabi Yusuf alaihissalam. Langit ketiga dia. Dan sertanya Sayyidina Nabi Yusuf alaihissalam tu berapa daripada kaumnya. Kaum Sayyidina Yusuf. Maka memberi salamlah Sayyidina Nabi SAW. Maka menjawablah ia Sayyidina Yusuf akan salam. Maka berkatalah ia Nabi Yusuf alaihissalam tu. Marhaban bil akhi as-salihi Nabi salihi. Maknanya sama lah. Dan telah berdapatlah tempat keluasan dengan saudara yang soleh. Kata Nabi Yusuf. Dan Nabi yang soleh. Dan mendoalah ia Nabi Yusuf dengan kebajikan. Doa kebajikan Nabi kita tu. Mengenai Nabi kebajikan sungguh. Tiba-tiba adalah ia Nabi Yusuf tu. Terlebih elok barang yang dijadikan Allah Ta'ala. Telah dilebihi daripada segala manusia. Dengan keelokan. Kehandsoman lah. Nabi Yusuf ni handsome. Segak. Seperti bulan atas segala bintang. Lagi tu Nabi Yusuf. Mana manusia semua ni? Bintang umpama. Nabi Yusuf mana? Bulan. Ni sebuah comel dia. Cerah dia tu. Pandangnya setara tu. Maka sabdanya Sayyidina Nabi, ya Jibril, siapa ini? Maka kata Sayyidina Jibril, inilah saudara Tuhan hamba Nabi Yusuf. Walaupun comel Nabi Yusuf pun, handsome pun, kalau banding dengan Nabi kita separuh. Separuh baru. Banding Nabi Yusuf, Nabi kita ni baru separuh baru. Sebab Nabi kita Jamal lagi buat Kamal. Separuh baru Nabi kita kalau banding dengan Nabi Yusuf. Jadi lebih handsome Nabi kita lagi. Kemudian maka naiklah pula Sayyidina Nabi SAW Jibril kepada langit yang keempat lah. Telah terdahulu sebutlah yang keempat daripada tembaga. Sudah maklum.
Maka menuntutlah yang meminta buka oleh Sayyidina Jibril. Maka katanya penjaga pintu langit ni. Maka katanya penjaga pintu langit keempat tu. Seperti dahulu juga, siapa ni dibangkitkan, diutuhkan ke, siapa serta kamu, maka dibukanya pintu langit keempat tu. Maka masuklah keduanya Sayyidina Jibril dan Nabi tu. Maka tiba-tiba dapatnya keduanya tu lah, Nabi dan Jibril tu. Nabi Idris alaihissalam. Sungguh telah ditentukan oleh Allah Ta'ala dengan bahawa diangkatkan dari Nabi Idris akan tempat yang tinggi. Nabi Idris tak mati lagi. Dia tak wafat lagi. Dia ada lain keempat lah. Kalau dalam kitab Mata Ibrahim, Nabi Yusuf ni duduk lain keempat. Nabi Idris dia baca kitab Ibrahim. Kitab Mata Ibrahim tu kepada budak-budak yang mati kecil. Lain keempat. Tempat dia. Dia ada lagi. Dia tidak meninggal lagi. Bahawasanya dia akan tempat tinggi langit. Maka memberi salamlah Sayyidina Nabi SAW atasnya Nabi Idris. Maka menjawablah Nabi Idris akan salam. Maka berkatalah ia Nabi Idris, marhaba bil ibni salih wan nabi salih. Telah dapat keluasanlah dengan anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Dan mendoakanlah ia Sayyidina Idris dengan kebajikan. Okey, faidatun. Ayat hazihi faidatun. Ini satu faedah. Adalah Sayyidina Nabi Idris itu hidup berjumpa dengan Nabi dengan roh dan jasad. Tiadalah ia Nabi Idris itu mati pada tiap, yakni pada waktu. Pada tiup, yakni pada waktu tiup sakakala ayat pertama itulah. Kemudian kerana ia Nabi Idris itu sudah mati dahulu, kembali hidup pula. Maka adalah ia Nabi Idris tiada dibiasakan seperti Haurin bidadari dan Wildan anak bidadari, dan Ara dan Kursi dan Luh dan Qalan dan Jannah dan neraka dan roh. Maka adalah segala perkara itu istisna, yakni dikecualikan daripada firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan. Illa satu tu binasa belaka. Belaka 10 tu. Dan kullu syai'in halikun illa wajah. Demikianlah Nabi Isa itu pun berjumpa dengan Nabi kita roh dan jasa. Belum ia senang Nabi Musa ni, Nabi Isa ni mati lagi, akan turun pada akhir zaman ke dunia. Itu kita percaya. Kita listenah Nabi Isa ke akhir zaman nanti. Jadi faedah sini dua orang ni, dua Nabi ni tidak mati lagi. Jumpa dengan Nabi ada jasad dan tubuh. Kemudian matilah, yang wafatlah ia Nabi Isa, dikuburkan di Madinatul Munawwarah serta senang Nabi SAW. Batu di Madinah kita nampak ada kosong so kan. Ada lubang dua, kemudian kosong so. Kosong tempat dia ada. Tempat Nabi Isa lagi akan lah. Kita tak ada dah ni. Ada kubur kita ni. Nak perjalanan hidup dunia ni, akhir-akhir zaman akan turun Nabi Isa. Jadi kesimpulan kedua-dua ni masih tak meninggal lagi, tidak wafat lagi, ada lagi. Dan berjumpa dengan Nabi dalam keadaan jasad dan ruh. Itu faedah dia. Kemudian yang lain daripada keduanya di Madinah, dan yang lain daripada keduanya, kedua Nabi Isa dan Nabi Idris ni. Dan yang lain daripada keduanya Nabi Isa dan Nabi Idris ni, itu berjumpa dengan arwah. Hanya sahaja. Yang ini berjumpa dengan Nabi itulah arwah. Yang ini segala ruh Nabi hanya ini sahaja. Jadi dua orang ni dah jumpa dengan jasad dan ruh. Ada pun lain semua tu jumpa dengan ruh belakang. Allah Ta'ala alam. Itu faedah tu. Kita boleh ambil. Kemudian lagi kata dia lagi, kemudian maka naiklah pula keduanya senang Nabi dan Jibril itu kepada langit yang kelima. Bagi keduanya Nabi dan Jibril itu, telah terdahululah ia langit kelima ini daripada perak. Maka menuntut dan meminta bukalah oleh Jibril. Maka dikatakan baginya senang Jibril itu seperti yang dahulu juga. Samalah, siapa ini, siapa serta kamu, adakah dibangkit? Alhamdulillah lah kalau. Tak sebut Alhamdulillah ya. Jadi bila menuntut buka tu, maka kata baginya yang dahulu,
Maka dibukakan bagi keduanya Sayyidina Nabi dan Jibril. Maka masuklah keduanya Sayyidina Nabi dan Jibril. Maka tiba-tiba ada di dalamnya langit ke 5. Ya Nabi Harun. Dan adalah setengah janggutnya Nabi Harun itu putih. Dan setengahnya janggut Nabi Harun itu hitam. Nabi Harun ni siapa? Adik-beradik Nabi Musa. Dua-dua rasul. Zaman Fir'aun ni. Janggut putih tu kena pergi ke Nabi Musa. Sebab Nabi Musa tinggal, dia jaga kaumku ni. Aku nak pergi munajat dengan Allah Ta'ala 40 hari di Bukit Tursina. Jadi dia kelik. 40 hari tengok sembah habis. Sembah anak lembu. Yang dibuat oleh Musa Samiri. Dia berpegang janggut. Nabi Harun marah. Tu jadi putih habis. Maka menjawablah ia. Maka tak kala memberi salam Nabi atasnya atas Nabi Harun. Maka menjawablah ia Nabi Harun akan salam. Maka sabdanya Nabi Harun siapa? Maka sabdanya Nabi Harun siapa ini ya Jibril? Sabda Nabi. Maka sabdanya Nabi siapa ini Jibril? Ini siapa ni janggut putih ni? Maka kata Jibril inilah Harun yang dikasihi oleh segala kaumnya. Nabi Harun. Kemudian maka naiklah pula keduanya Nabi dan Jibril ke langit yang ke-6. Domik tulis soalan kia habis. Kena dah ni. Dan telah terdahulu langit yang ke-6 daripada emas. Maka menuntutlah buka Sayyidina Jibril. Maka katakan. Maka dikatakan seperti dahulu juga. Siapa ini, siapa serta kau, gitulah. Maka dibukakannya langit yang ke-6. Maka melihatlah Sayyidina Nabi SAW di langit ke-6 itu berapa anbiya pada pihak kanan jalan. Dan kirinya jalan. Maka jadilah berjalanlah Sayyidina Nabi SAW dengan satu Nabi kepada satu Nabi. Jajak so. Dan seorang sendirinya. Satu Nabi kepada satu Nabi. Dan seorang yakni tanpa beberapa kaum. Hak ada sendirinya Nabi-Nabi. Nabi-Nabi yang jumpa ni tak ada kaum lah. Ada seorang-seorang. Dan seorang yakni tanpa beberapa kaum. Sendirinya Nabi-Nabi itu. Dan satunya lain. Dan satu lain beberapa kaum sertanya Nabi. Demikianlah didapatnya Nabi itu. Beberapa banyak. Yang ini serta beberapa kaum. Kemudian maka lalulah pula ia Sayyidina Nabi itu. Nabi kita ni lah. Dengan berapa manusia yang amat banyak. Maka sabdanya Sayyidina Nabi SAW. Siapa ini Jibril? Manusia banyak ni. Siapa ni? Ramai gini mau ni. Maka berkatalah. Maka katanya Sayyidina Jibril. Inilah Musa. Dan serta Nabi Musa itu segala kaum. Dan tetapi angkatlah kepala Tuhan hamba. Yang ni angkat sedikitlah kepala Tuhan hamba tu. Maka maafkanlah. Maka mengangkatlah Sayyidina Nabi SAW akan kepalanya Sayyidina Nabi yang mulia. Nabi Musa suruh angkat. Tengoklah. Maka tiba-tiba didapatnya Sayyidina Nabi itu akan hitam yang amat banyak. Dan sesungguhnya telah memenuhilah tepi langit daripada pihak ini dan pihak ini penuh. Maka katanya Nabi inilah umat Tuhan hamba. Maka kata baginya Nabi, kata Jibril tu lah. Dia tanya siapa dia ni? Inilah umat Tuhan hamba, itai-itai penuh ni. Dan lain daripada ini 70,000 masuk mereka itu umat Tuhan hamba ke dalam syurga dengan tiada hisab. Ni buta ni. Masuk syurga tanpa hisab sikit apa, masuk direct. Jalan ramah-ramah tu lah. Itai tu bila ramah, topok tu. Jadi 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita jadi ni tak dah. Dan lagi aku pinta. Dan lagi aku ini Sayyidina Nabi lah. Nabi kita ni. Pinta tambah. Betul. Tambah tak? Dan lagi aku yang ni Nabi ni lah. Pinta tambah. Maka ditambahi pula tiap-tiap satu daripadanya. Betul dah. Jadi Nabi ni minta tambah. Dia Jibril kata kenapa pada sebelah itai penuh ni. Bila orang ramai kenapa itai-itai gitu. Ayalah umat Tuhan hamba ni lah.
Kemudian Jibril kata ramai-ramai ni ada 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Nabi kata aku minta lah lagi dengan Allah Ta'ala, tambah lagi umat aku ni masuk syurga tanpa hisab. Maka ditambahi pula tiap-tiap satu daripada 70,000, 70,000 pula. 70,000 kali 70,000. 70,000, 70,000. Berapa ramai masuk syurga tanpa hisab. Ni beruntung ni. Tiap-tiap satu dari 70,000. Yang lain pula, maka tak kalau lalu sunnah Nabi SAW daripada umatnya tu, maka tiba-tiba didapatnya sunnah Nabi dengan Nabi Musa, iaitu Nabi Musa ni seorang laki-laki yang merah kulit dia, lagi tinggi, lagi banyak bulunya, lagi berdiri bulunya, sekira-kira jika dipakaikan dua baju, yang dua lapis baju lah, nescaya terus, yakni menembusilah keluarnya bulu. Tu gagah Nabi. Nabi Musa ni gagah. Lepas tu kata, gagah Musa. Gagah Ali, gagah Musa. Ni kata dia ni, tumbuk pembantu Firaun ni mati. Akak batu masa jatuh dari telaga tu. Sebab dia ni gagah. Bulu dia cacak. Kalau pakai dua lapis baju, tubik lagi bulu. Nak ayat gagah dia ni. Kemudian kata dia, nescaya terus, maka tak kala hampir Nabi SAW memberi salam dan Nabi atasnya Nabi Musa. Maka menjawab ya Nabi Musa akan salam. Kemudian maka berkatalah ya Nabi Musa, marhaban bil akhi salihi wan nabiyyi salih, telah dapat tempat keluar sana dengan saudara yang soleh. Bukan nabi-nabi semua ya. Saudara dah. Dan Nabi yang saleh mendoalah ya Nabi Musa bagi Nabi kita dengan kebajikan. Kemudian berkatalah kemudian berkatalah Nabi kita ni telah menyeka oleh manusia, iaitu Bani Israel, bahawasanya aku, bukan Nabi Musa. Kemudian berkatalah ya Nabi Musa telah menyeka oleh manusia, iaitu Bani Israel, umat dia ni lah, bahawasanya aku terlebih mulia atas Allah Ta'ala daripada ini, yakni daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Bani Israel kata gitu. Lebih mulia lagi. Tetapi terlebih mulia atas Allah, yakni di sisi Allah Ta'ala daripada aku. Kata Nabi Musa, umat-umat aku Bani Israel ini kata aku ni lebih mulia daripada Nabi akhir zaman. Tetapi hakikat sebenarnya mana Nabi kita ni terlebih mulia atas Allah Ta'ala daripada aku. Sebenarnya Nabi kita lebih mulia sekali. Cuma mak dia sekolah sakal gitu. Maka lalulah sunnah Nabi SAW akan Nabi Musa tu lah. Maka menangislah Nabi Musa. Menangis tu. Sebab apa menangis tu? Maka dikatakan orang bagi Nabi Musa, apa yang menangiskan Tuhan hamba yang Nabi Musa? Maka sabda Nabi Musa, menangis akan aku barang yang meluputkan aku daripada pahala, sebab luput umatku daripada beriman akan aku. Dan tiada beriman malaikat sedikit juga. Itu yang sedih. Jadi umat dia ni banyak tak beriman. Tak percayalah Nabi ni ke Allah Ta'ala, tak beriman. Jadi luput pahala. Umat paling ramai beriman umat Nabi kita lah. Dan anak ini, anak mana anak ini? Yang ini sunnah Nabi kita ni. Dan anak ini, yang ini sunnah Nabi kita ni lah, dibangkitkan kemudian pada aku. Masuklah umatnya anak ini ni, Nabi kita ni lah, ke dalam syurga terlebih banyak daripada umat aku. Dah beriman. Nabi Musa cerita lah. Dan menyekal oleh Bani Israel bahawasanya aku terlebih mulia kepada Allah Ta'ala daripada segala anak Adam. Bani Israel sekolah. Dan ini satu laki-laki Nabi kita ni daripada anak Adam, kemudian daripadaku satu laki-laki ni di dalam dunia, dan aku pada akhirat. Ia tak dunia lagi. Nabi Musa ni akhirat dan kita akhirat. Dan ikut tanya satu laki-laki ni Nabi kita lah, terlebih banyak daripada yang mengikut akan aku. Nabi Musa ni cerita memuji Nabi kita. Masa jumpa di langit kenal. Kemudian ramai umat dia ni ikut. Umat Nabi Musa sikit lah. Maka jikalau adalah mana satu laki-laki ni, sunnah Nabi kita ni lah,
kemuliaannya yang satu laki-laki pada dirinya satu laki-laki, Nabi kita. Tiada yang mengikut akan dia, tiada aku heran. Tiada mengikut akan dia seorang laki-laki ni. Dia kata Nabi Musa, aku tidak heran. Seterusnya. Dan tetaplah. Kata dia lagi. Dan tetaplah yang mengikut akan dia. Akan dia Nabi kita ni lah. Daripada umatnya, terlebih banyak daripada umatku. Kata Musa. Kemudian maka naiklah keduanya lagi. Itu lain kan ni. Jumpa Nabi Musa. Itu kisah-kisah. Sekilas cerita tu. Kemudian maka naiklah keduanya senang Nabi SAW. Dan Jibril itu ke langit yang ketujuh. Habis. Iaitu telah terdahulu daripada yakut yang merah. Delima. Maka menuntutlah buka senang Jibril. Maka katanya penjaga pintu langit kelima. Seperti dahulu. Siapa ini? Adakah dibangkit? Maka tak kali dibukakannya pintu langit kelima. Maka masuklah keduanya senang Jibril dan Nabi ini. Maka tiba-tiba dengan ayat ini berjumpa lah. Dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jalur Nabi. Hak kuat saya Nabi Ibrahim. Lagu mana? Hak keadaan Nabi Ibrahim itu bersendiri. Ia Nabi Ibrahim bersandarlah ia Nabi Ibrahim. Belakangnya Nabi Ibrahim. Kepada Baitul Ma'mur. Kepada Baitul Ma'mur ni. Dia orang nanti. Dan sertanya berapa orang daripada kaumnya. Nabi Ibrahim ni. Maka beri salamlah ia Nabi di atasnya Nabi Ibrahim. Maka menjawab ia Nabi Ibrahim akan salam yang senang Nabi kita. Maka berkatalah ia senang Nabi Ibrahim. Bagi Nabi kita. Marhaban bili binil salihi wan nabi salihi. Telah dapat keluasalah dengan anak yang soleh. Dan Nabi yang soleh. Dan menolak ia Nabi Idris. Nabi Ibrahim itu bagi senang Nabi. Dengan kebajikan. Kemudian berkatalah anakku bahasanya engkau berjumpa dengan Tuhan engkau pada malam ini. Nabi cerita. Muni mari-mari ni jumpa Allah Ta'ala ni. Malam ini ni. Dan bahasanya umat engkau terlebih dipilih lagi akhir zaman. Kita umat Nabi Buddha. Dan terlebih doa umat. Lagi pula selagi umat paling lemah sekali. Kita ni lemah. Walaupun mulia tapi lemah. Umat paling lemah sekali. Paling kecil lah kita kata. Orang dulu besar-besar kita kau kecil. Maka jikalau kuasa engkau bahasanya engkau minta jatuh. Minta hajat pada Tuhanmu. Pada umat kamu. Mu nak pergi jumpa kejap hari Tuhan. Tolonglah minta untuk umatmu. Maka perbuatkanlah olehmu lah senang Nabi. Minta tu. Belah kasih Allah Ta'ala. Kepada umat ni. Kemudian maka bersabda pula ia mana Nabi Ibrahim. Ya Sayyidina Muhammad suruh umatmu membanyakkan bertanam di dalam syurga. Syurga ni satu tanaman. Satu tanaman. Itu cerita Baitul Antik bawah ada ni. Baitul Antik tu dia panggil tempat tawaf malaikat. Dia di langit ketujuh. Cerita kat nanti so. Jadi kalau kita tahu batu daripada Baitul Antik ni. Baitul Ma'mur tu nescaya jatuh di atas Kaabah. Samalah. Atas ni tawaf malaikat. Bawah ni tawaf kita manusia Makkah tu. Jadi Nabi Ibrahim berseka, Nabi Ibrahim kata, royak ke umatmu tu banyak bercucuk tanam dalam syurga. Sebab syurga ni tanah dia subur. Maka bahasanya tanah syurga itu sangat baik, sangat subur. Lagi sangat luah. Maka sabda senang Nabi SAW. Dan apa tanaman syurga itu ya Nabi Ibrahim? Maka sabda Nabi Ibrahim iaitulah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Aduh. Naname syurga. Banyak kata tu kita atas dunia. La haula ala tarki ma'asi. Wala quwata. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat. Wala quwata, tak ada upaya untuk nak buat taat. Illa billah, mereka bertolongan ya Allah. Billah ay bi'aunillah. Atau bitaufikillah. Mereka dengan pertolongan Allah Ta'ala. Itu tanaman syurga. Banyak macam. La hawla wa la quwwata. La hawla wa la. Tanaman. Banyak tanaman kita sesok. Maka sabda yang senang Nabi SAW. Dan apa tanaman syurga itu? Ya Nabi Ibrahim. Maka sabda Nabi Ibrahim. La hawla wa la. Dan pada satu riwayat yang lain pula. Khabarkanlah alihmu. Ya Sayyidina Muhammad. Akan mereka itu umatmu tu. Bahawa syurga itu sangat baik. Tanahnya syurga. Dan sangat tawa airnya syurga. Dan tanaman syurga itu dengan 5 kalimah ditanamkan tiap-tiap 1 kalimah 5 kalimah.
bagi orang yang mengucapkan dia 5 kalimah ni. Satu pohon kayu daripada syurga. Dan itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini tanda mai syurga. Banyak ni. Ni kita baca banyak sungguh. Maya tasbih. Maya tasbih baca 300 kali. Boleh lah buat Malam Isra' Mi'raj ni. Sebab tapa'u. Malam Isra' Mi'raj ni Nabi timur semaya. Kita pun semaya banyak ni. Dan lagi adalah padanya pada syurga itu berapa kaum. Dan lagi ada padanya Nabi Ibrahim. Berapa kaum duduk serta Nabi Ibrahim. Adalah muka mereka itu berapa kaum. Seumpama kertas. Yang ini pada pihak putih. Kaum Nabi Ibrahim ni. Putih per kertas. Dan lagi ada pula berapa kaum yang lain. Muka mereka itu kaum. Warnanya muka putih. Tak berubah sedikit. Maka berdiri segala mereka itu kaum yang rupa berputih tu. Yang rupa berubah itu maksudlah ia pada satu sungai. Berapa kaum tu. Maka mandilah mereka itu itulah. Berapa kaum tu. Di dalamnya sungai itu. Nabi jumpa pula Nabi Ibrahim. Ada 2 puak juga. Duduk mandi sungai. Kemudian maka keluarlah ia. Berapa kaum. Dan keluarlah ia. Berapa kaum tu. Daripada warna muka. Sesuatu keluar. Yakni bersihlah ia muka sedikit. Kemudian maka masuklah pula ia. Berapa kaum tu. Pada sungai lain maka mandilah ia berapa kaum dalam sungai lain. Sungai lain pun masuk. Dan keluarlah ia berapa kaum daripada sungai baru tu. Maka bertambahlah bersih pula daripada dahulu. Kemudian masuklah pula ia berapa kaum pada sungai yang ketiga. Maka mandi dalamnya sungai ketiga. Maka jadilah mereka itu berapa kaum. Seumpama taulannya. Ini sebuah comel itulah. Taulannya yakni kaum yang muka mereka itu. Seumpama kertas itulah. Maka datang mereka itu berapa kaum. Daripada duduklah pada taulannya berapa kaum. Maka sabda Nabi SAW. Siapa ini Jibril? Gambar mereka pun. Ada kaum masuk sungai tidur. Yang putih muka mereka itu. Dan sesiapa yang ada pada warna. Jibril. Tanya ni apa nama ni? Gambar apa ni? Kemudian jawab Sayyidina Jibril. Maka katanya ada pun segala mereka. Katanya Sayyidina Jibril. Gapa dia sungai ni, gapa dia semua ni sesuatu. Warna muka mereka itu kaum. Sesuatu dan apa sungai ini. Maka katanya Sayyidina Jibril. Ada pun segala mereka yang putih muka mereka itu. Maka itulah kaum yang tiada memakaikan. Yakni yang tiada menyempurnakan iman mereka itu kaum. Dengan zalim yakni dengan maksiat. Iman tak sempurna. Kemudian buat maksiat. Dan ada pun segala mereka yang ada pada muka mereka itu kaum. Sesuatu itu. Maka mereka itu kaum yang menyempurnakan amalannya kaum. Yang soleh. Dan yang lainnya amal soleh. Dan kejahatan. Yang kedua ni. Baik berbuat, jahat berbuat. Lagu mana ni? Nak ingatlah kita duduk pondok ni baik dah. Jahat buat juga. Maka taubatlah ia tergambar hebat mandi sungai tu. Buat jahat. Kemudian taubat. Maka diterimakan oleh Allah Ta'ala kata taubatnya kaum. Dan ada pun sungai ini. Maka yang pertamanya sungai. Afullah. Kata mandi. Yang kedua bangun mandi tu. Kedua nikmatullah. Dan ketiganya. Wasaqahun. Rabbuhun syaraban tahura. Itu ayat Quran. Jadi ayat gambar dia situ. Dalil kata Allah Ta'ala terima taubat. Itu gambar kaum. Jadi 3 sungai tu maaf Allah ni maaf Allah. Kemudian maka dikatanya kitab bagi sikit. Kemudian dikatanya tu likum. Alif diakan tu likum. Nak baca gini. Kemudian dikatakan baginya. Bagi Sayyidina Nabi. Inilah tempat Tuhan hamba. Gitu baca. Jadi likunnya dengan alif. Kemudian dikatakan.
baginya sunnah Nabi, inilah tempat tuan hamba dan tempat umat tuan hamba. Maka tiba-tiba terbahagilah dua bahagi. Dan pada satu riwayat, maka tiba-tiba terbahagi dengan umatku. Dua bahagi. Satunya bahagi atas mereka umatku, kain yang putih. Dan satu bahagi pula kain mereka itu yang kelabu. Setengah dia kata pula lagu ni pula dua. Gambarnya itulah naik umat Nabi dua. Ada baik jahat. Kemudian maka masuk Nabi SAW ke Baitul Ma'mur. Sini bahulah. Kemudian Baitul Ma'mur ni maka masuklah serta Nabi. Mereka yang atas, mereka itu, atas mereka itu kain yang putih. Masuk belakang. Bukan Nabi SAW, masuk ke lain. Dan didindingkan akan yang lain, iaitu atasnya umat tu kain kelabu. Didendangkanlah. Dibubuhlah, dipakaikan kain kelabu. Dan mereka itu umat atasnya kebajikan, yakni agama Islam. Maka sembahyanglah sunnah Nabi SAW dan sembahyanglah serta sunnah Nabi segala mukmin. Maka tiba-tiba memasuklah ke dalam Baitul Ma'mur. Ialah tiap-tiap hari 70,000 malaikat masuk Baitul Ma'mur. Tempat tawaf bagi malaikat atas sekali. Tempat tawaf kita manusia Baitullah. Sertanya segala mukmin. Maka tiba-tiba masuk ke dalamnya malaikat. Dan tiada keluarlah ia malaikat keluar lagi hingga hari kiamat. 70,000 masuk tak tubik dah dari Baitul Ma'mur. Dan bahawasanya Baitul Ma'mur itu ni dah baik dia tanda molek. Dan bahawasanya Baitul Ma'mur itu pada langit yang ketujuh di bawah syurga. Dan berbetulanlah dengan Kaabah Allah, yakni di bumi ni. Jika dijatuhkan daripadanya Baitul Ma'mur, akan batu ke satu batu, nescaya jatuhlah di atas Kaabah Allah. Tak betul straight. Baitul Ma'mur ni betul straight dengan Baitullah Kaabah Mekah. Tempat tawaf manusia Mekah Baitullah. Tempat tawaf malaikat tu atas langit 7. Tu Baitul Ma'mur. Kemudian maka keluarlah ia mana ni? Sunnah Nabi ni lah. Dan keluarlah serta Nabi segala mereka yang mukmin itu. Kemudian dibawa pula bagi sunnah Nabi SAW. Bijana yang 3. Bijana ni bekah yang 3. Dan memilihlah Islam Nabi akan laban susu. Maka membenarlah akan dia Nabi itu oleh sunnah Jibril. Dengan kata sunnah Nabi, telah Tuhan hamba ni telah Tuhan hamba pilih akan asal kejadian, yakni susu. Asal kejadian kita susu. Maka Tuhan hamba dan umat Tuhan hamba. Kemudian maka diangkatkan kedua-duanya sunnah Nabi dan Jibril kepada Sidratul Muntaha. Okey, 7 Mi'raj habis dah. Naik lagi Sidratul Muntaha. Apa nama Sidratul Muntaha ni? Tempat suk lah. Bila kita naik daripada bawah langit bumi ni, tempat suk sekali naik Sidratul Muntaha. Ada paling atas daripada malaikat ni turun bawah, turun sampai Sidratul Muntaha. Dan kepadanya ke Sidratul Muntaha ni kesudahan barang yang amalan-amalan naik daripada pihak bumi. Jadi amalan kita naik siapa tu? Sidratul Muntaha. Nak cek lagi mana? Maka diterimakan daripadanya amalan dan kepadanya kesudahan. Jadi nak Sidratul Muntaha ni barang yang naik daripada pihak bumi, maka diterimalah daripadanya amalan dan kepadanya Sidratul Muntaha ni kesudahan barang yang turun daripada pihak atas. Kalau kita naik daripada aras, turun pula aras, kursi, kolam semua lu mampu turun, dia beradu di Sidratul Muntaha. Tak turun bawah. Kalau naik ke bumi naik pertama, naik ke-7, dia berhenti di Sidratul Muntaha. Tempat suk dah intah ni. Pokok bidara sebenarnya tu. Tempat suk situ. Tempat sudah. Maka diambillah daripadanya Sidratul Muntaha. Maka tiba-tiba aku lihat, kata Nabi, pohon kayu baginya Sidratul Muntaha. Baginya pohon kayu itu batang. Nampak pokok besar, ada batang. Maka keluar daripada asal pohonnya. Itu 4 sungai. Asal ni umbi lah. Maka keluar daripada umbi pohon itu, pohon Sidratul Muntaha tu, ialah 4 sungai. Satu sungai daripadanya 4 tu ialah air yang tiada berubah. Jadi air jenis. Dan yang keduanya daripada 4 sungai tu, daripada laban yang tiada berubah rasanya laban, susu sama. Dan ketiganya daripada arak
yang lazat bagi orang minumkan dia. Dan keempatnya sungai daripada air madu. Air madu ni saya madu lah. Ni madu lebah. Yang suci bersih daripada lilin. Lilin ni sarai tebu sarai lebah. Tempat dia masuk. Bersih belaka dah, buai belaka dah. Maka adalah naungannya. Naungan ni teduhan dia. Maka ada naungannya teduhannya itu teduhan pokok bidara tu. Sidratul Muntaha tu. Sekira-kira dipelarikan kuda pada bayang-bayangnya tu, pokok tu 70 tahun. Tiada memutuhkan dia naungan dia. 70 tahun kalau kita ambil kuda sungguh derah, tak habis lagi nak keliling batai pokok Sidratul Muntaha. Besar sungguh. Dan adalah buahnya Sidratul Muntaha ni. Pokok dia ni, buah dia lagu mana? Seperti kirbah air. Seperti kirbah air, yakni bekas air itulah daripada kulit kambing. Supaya tu buah dia. Hak ikat tu. Yakni bekas air daripada kulit kambing. Itu banyak kirbah. Dan seperti kirbah air. Dan daunnya pokok Sidratul Muntaha tu ada seperti telinga gajah. Pada rupanya daun hampirlah satu daunnya itu bahawa menuntutlah akan dia umat ini, yakni umat Nabi ni. Daun tu besar tak besar, kalau tak dunia ni tergelai habis umat ni. Tu Sidratul Muntaha. Naik ke 7 ni pokok dia. Kemudian lagi. Dan pada satu riwayat satu daunnya Sidratul Muntaha ni menutup akan segala makhluk, dan tiap-tiap daun ada malaikat yang mengucap tasbih subhanallah akan Allah Taala. Sidratul Muntaha tu lah. Maka berbalik-baliklah yang ni. Bergerak-geraklah. Ia daun. Warna-warna daun. Yang bersalah-salahan. Apa ia warna. Maka tak kala berbalik-balik. Bubah-bubah daun Sidratul Muntaha. Daripada pekerjaan Allah Ta'ala yang turun barang yang berbalik-balik dan berubah-ubah. Dan berbalik-balik, maka jadilah Yakub dan Zabarjad yang delima. Daun tu. Dan lagi daripada katanya dan lain daripada keduanya. Sebenarnya Nabi dan Jibril ni lah. Maka dari kuasa seorang bahawa merupakan dan menghinggakan, mensakatkan sifatnya pokok Sidratul Muntaha. Dan eloknya pokok Sidratul Muntaha. Nak gambarkan lagu mana. Elok sungguh. Dan adalah pada cawangannya, dahai-dahai dia lah. Cawangannya dahai-dahai pokok Sidratul Muntaha ni beberapa belalang daripada emas dan perak. Daripada emas belalai. Dan tiba-tiba adalah pada asalnya 4 sungai. Itu kesimpulannya. Asal ni ada 4 sungai. Pula 2 sungai tersembunyi dan 2 sungai yang nyata. Maka sabda sunnah Nabi SAW. Apa sungai ini ya Jibril? Sungai Geria ni. Maka sunnah Jibril. Ada pun 2 sungai yang tersembunyi itu. Maka ada 2 sungai di dalam syurga. Iaitu satunya Salsabila. Dan satunya Zanjabila. 2 tu. Maka di sungai. Maka 2 sungai yang zahir itu iaitulah Nailu dan Furak. Yang ni Mesir. Nail sungai ni yang ni dekat Mesir. Furak ni dekat Iraq. Tarik gogok tengoklah sungai ni. Dan lagi pula melihatlah pula sunnah Nabi SAW akan Jibril pada Sidratul Muntaha akan rupa sunnah Jibril yang asli. 2 kali. Kalau tanya Nabi tengok rupa sunnah Jibril akan ada asal 2 kali. Pertama Gua Hira. Ketam menggigil. Yang kedua Sidratul Muntaha. Dan dalam bagi sunnah Jibril itu 900 sayapnya Jibril. Ni Jibril. 900 sayap ada. Malaikat apa ada sayap? Dan satu sayapnya Jibril memenuhi akan alam ini. Memenuhi bumi. Sayap. Ada 900 sayap. Allah. Hebat Jibril. Allah Ta'ala cerita. Dan bertaburanlah daripada sayapnya sunnah Jibril barang yang menghairankan daripada dur, permata dan yakut. Ya kibah sayap dia tu habis. Permata dan yakut. Kemudian maka masuklah pada sunnah Nabi SAW dan Jibril ke dalam syurga. Cerita syurga dah. Sekat tu.
Dia ada muka. Dia ada 26 muka. Kita baru duduk 17. InsyaAllah esok lah. Esok hari Selasa dah. Hari Selasa bawa coklat lah. Kita baca straight kita ni. 2 jam daripada pukul 8 sampai pukul 10 lebih. Standby bawa totu-totu kau. Lembek-lembek kau. Buat lapik duduk. Takut sakit punggung. Bawa air kopi ngatuk. InsyaAllah lah kita baca esok kak. Tak ada lah 2 jam kau. Kita tinggal sikit untuk khatam. Sekarang dulu kemudian kata masuklah Nabi dan Jibril itu ke dalam syurga. Cerita di syurga pula. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.